أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Sesungguhnya kami menurunkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran supaya engkau menghukumkan di antara manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu melalui wahyunya. Dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang melakukan khianat. Dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Dan janganlah engkau berbahas untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang selalu melakukan khianat, lagi sentiasa berdosa. Mereka menyembunyikan kejahatan mereka daripada manusia. Dalam pada itu mereka tidak menyembunyikan kejahatan mereka daripada Allah. Padahal Allah ada bersama mereka ketika mereka merancangkan pada malam hari kata-kata yang tidak diridai oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Sedarlah, kamu ini ialah orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Kamu telah berhujah membela yang bersalah dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan berhujah dengan Allah untuk membela mereka itu pada hari kiamat kelak? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari azab seksa yang disediakan oleh Allah? Dan sesiapa yang melakukan kejahatan untuk menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia akan dapati Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat ini ada sebab turunnya. Sebab turunnya bersempena dengan seorang dipitnahkan mencuri. Ada seorang yang lemah iman ataupun munafik mencuri perisai daripada seorang. Perisai itu duduk dalam gunung gandum. Dia pun buat lari waktu malam. Gandum tupuh lah, seleret tupuh. Ledak pada rumah seorang. Orang tak mencuri, dia letak barang tu di situ. Kemudian dia ambil barang perisai tu, dia kambuh tempat dia sembunyikan. Bila barang ni hilang, kawan ni dia gandum tupuh, duduk rumah kawan tu. Lalu dituduh kawan ni mencuri. Dibawa kepada Nabi SAW. Di mana ayat ini mengatakan Nabi menghukum dengan nas, menghukum dengan ijtihad, dengan bukti. Inna anzalna ilaika alkitaba litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada Muhammad akan kitab Al-Quran membawa kebenaran. Hukum dengan kitab itu. Ditahkum bainan nas, supaya engkau hukum kalangan manusia bima arakallah, dengan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan padamu. Dalam masa yang sama, perkara yang tak ada nah, Nabi boleh berijtihad. Boleh berijtihad. Memanglah kesalahan mencuri ada hukumannya.
Tapi nak buktikan orang ni salah bukan dengan wahyu, dengan ijtihad. Dengan bukti, dengan hujah, dengan kenyataan, dengan saksi dan sebagainya. Bukan dengan ayat. Ayat itu hukuman saja. Nabi pernah bersabda pada dua orang Ansar yang berkelahi berebut tanah. Nabi kata, aku ni manusia. Aku jadi hakim. Aku hukum dengan hujah daripada kamu. Barang siapa yang hujahnya kuat, dia menanglah. Tapi ingat, kalau dia menang, dia salah, dia tak betul. Hujah dia pelawak, dia menang, dia makan api neraka, Nabi kata. Dia makan api neraka. Lalu sahabat ni tak mau ambil. Hak ni kata, kawan saya lah. Dia kata, kawan saya lah. Takut. Dan Nabi kata, kalau menang, tak betul, makan api neraka. Beri kawan saya. Nabi kata, bukan begitu. Aku sebutnya hujah sungguh-sungguh lah. Lalu Nabi suruh suluh damaikan dua orang sahabat, damaikan. Setuju bagi redha-meredha antara satu sama lain. Ini satu kes. Dalam kes ni, bila ada bukti gandum tumpah, ada rumah kawan tu. Kawan tu orang baik. Tak ada sabah dia curi. Lalu anak-beranak dia mempertahankan yang dipetenoh ni, mempertahankan. Nabi hampir nak menjatuhkan hukuman kerana bukti gandum tadi. Kawan ni tak buat salah. Allah Ta'ala menurunkan wahyu pada Nabi SAW. Itu wahyu menerangkan ada berlaku benda yang tak molek. Lalu Nabi pun bertindaklah cari mereka yang benar-benar mencuri. Mereka dapat bukti lah. Diriwayatkan yang mencuri ni lari, murtad. Lari ke Mekah. Mekah tu belum buka lagi. Lari, pernah lari tempat lain pula, murtad. Keluar daripada Islam. Allah Ta'ala selamatkan orang yang dipitnah ini dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Wala takul lil kha'inina khasima. Wahai Muhammad, mu jangan jadi pembela pada orang yang khianat, orang yang munafik ini, yang memfitnahkan orang. Jangan jadi pembela. Allah Ta'ala selamatkan keadaan. Ayat ini menunjukkan bahawa Nabi boleh menghukum dengan wahyu, menghukum dengan ijtihad, dengan akal. Melihat bukti-bukti. Begitulah seorang hakim bila membicarakan kes, dia dengar hujah-hujah dua belah pihak. Mana hujah yang lebih kuat, keterangan yang lebih kuat, saksi yang lebih kuat. Kalau ada kelemahan, kena tolak kelemahan. Dan Islam membenarkan wakil, kerana ada kalangan orang ni yang tak pandai berhujah, tak erti nak berhujah. Dia benarkan orang tolong dia. Zaman sekarang ni dinamakan peguam, lawyer. Lawyer ni untuk menolong, menjelaskan kes-kes yang berlaku, menolong hakim. Walaupun orang tu salah, tapi kena cari bukti-bukti. Kerana dalam kaedah kehakiman Islam, kalau ada syubhat tak boleh dihukum. Seboleh-bolehnya seorang hakim tidak menghukum orang yang dituduh. Itu kaedah kehakiman dalam Islam. Seboleh-bolehnya dibebaskan. Bukan nak cari jalan juga, nak jatuh hukum juga macam mana pun. Itu tak betul. Tak boleh. Kerana Islam menggalakkan bertaubat daripada dosa. Itu kaedah Islam. Hakim mencari bukti. Turra'ul hudud bisyubhat. Hukuman hudud betul lain. Kalau ada kekeliruan, ditolak. Maka tugas wakil, tugas peguam ni ialah mencari benda-benda yang mengelirukan, yang boleh tolak kes ini, mengelirukan. Pernah laku zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang perempuan dia nak pada seorang lelaki. Dia tuduh lelaki itu nak rogo dia, zina dengan dia. Dia ambil putih telur tok di kain, perempuan ni. Putih telur tok di kain. Inilah saya nak tengok, macam air mani lah ni. Memang buat salah sungguh. Saya Nadi kata ambil air panas. Saya Nadi jelas ya, ambil air panas.
Ambil air panas, jiru, tedor rupanya. Ini maknanya boleh ada wakil untuk membela orang yang dituduh. Ini tak dalam Islam. Itu ada wakalah dipanggil. Sebab itu dalam orang putih dia terima. Dia terima kehakiman Islam ni orang putih pakar. Ada lawyer, ada peguam, ada wakil. Ini sebenarnya kaedah Islam sebenarnya. Orang jadi lawyer tak salah, dia kerja jadi lawyer. Tak salah. Tujuannya ialah mencari kalau ada kekeliruan dalam penghakiman itu, dia cari. Saksi tak betul ke, saksi tak kuat ke, apa hujah-hujah yang tak kuat, untuk membebaskan ataupun meringankan hukuman. Nabi kata kesilapan seorang hakim membebaskan orang yang dituduh lebih baik daripada menjatuhkan hukuman, silap jatuh hukuman. Itu dalam kaedah Islam kita. Kerana Islam menggalakkan orang berdosa itu bertaubat. Menggalakkan. Hukuman ni penyelesaian paling akhir sekali. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. Dan janganlah engkau berbahas untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang selalu melakukan khianat, lagi sentiasa berdosa. Mereka menyembunyikan kejahatan mereka daripada manusia. Dalam pada itu mereka tidak menyembunyikan kejahatan mereka daripada Allah. Padahal Allah ada bersama mereka ketika mereka merancangkan pada malam hari kata-kata yang tidak diridai oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka lakukan. Sedarlah kamu ini ialah orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Kamu telah berhujah. Ini, maka siapakah yang berhujah dengan Allah untuk membela mereka pada hari kiamat kelak? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari azab seksa yang disediakan oleh Allah? Ayat ini masih lagi bersambung dengan ayat yang dahulu daripadanya, berkait dengan seorang yang memfitnahkan seorang sahabat dalam kecurian. Iaitulah dia mencuri perisai, senjata. Senjata itu duduk dalam guni gandum, kita baca minggu lepas. Dia bawa gandum tu bercelerik tumpah. Kemudian dia susuk di rumah seorang yang lain. Kemudian bila tuan rumah tengok gandum tu siapa di rumah tu. Lalu orang tu lah dituduh mencuri. Hampirlah Nabi nak menjatuhkan hukuman terhadap orang yang difitnahkan itu. Tapi Allah Ta'ala menurunkan wahyu menyelamatkan keadaan, mendedahkan siapa pencuri yang sebenar. Mencuri yang sebenar itu siapa? Akhirnya diketahuilah bahawa ada gandum dalam gunung itu, dan dia sembunyi barang itu tepat sahabat pertenakan itu. Di mana yang dituduh mencuri ini, yang pencuri sungguhlah mempertahankan diri dia. Wala tujadil an yaqtanuna anfusahum.
Tuhan kata, wahai Muhammad, jangan kamu berbantah, jangan lawan. Mempertahankan orang yang mengkhianati diri mereka, yang benar-benar mencuri, memfitnahkan orang lain, ini khianat. Satu khianat terhadap agama Allah, terhadap kebenaran. Menuduh orang lain mencuri pada dia yang mencuri. Diriwayatkan si pencuri ini lari ke Mekah, tempat orang kafir, kemudian lari ke negeri lain, murtad. Mati dalam keadaan murtad. Hidup dia tak baik akhirnya. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima. Allah Ta'ala tidak kasih pada orang yang khianat, yang melakukan dosa yang sangat besar. Allah Ta'ala tak kasih pada orang yang khianat. Lama kelamaan mestilah akan menerima bala dan padahnya kita fitnahkan orang. Hari ini tak nampak lagi. Boleh jadi lama-lama kelamaan Allah Ta'ala buktikan. Kalau tak bukti atas dunia, bukti hari akhirat. Akhirat kelak tak selamat. Kerana hukum Islam ni bukan atas dunia saja, lepas mati ada pula. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka itu menyembunyikan daripada manusia, dan mereka telah boleh menyembunyikan daripada Allah. Dengan manusia kita boleh susuk, boleh sembunyi, nak fitnahkan orang, orang tak tahu. Kita pandai menipu, pandai mengecek, pandai buat alasan-alasan dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala tak boleh. Kerana Allah Ta'ala ada malaikat-malaikat yang sentiasa mengiringi hamba. Yang Allah Ta'ala pun nampak, Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala melihat. Tak boleh lindung. Tak ada beza jauh dekat, gelap cerah, tak ada beza pada Allah Ta'ala. Tahu semua perbuatan hamba ni, Allah Ta'ala tahu belaka, tak boleh sembunyi. Dengan manusia kamu boleh sembunyi dah. Dengan Allah kamu tak boleh sembunyi. Bahkan dah hari kiamat, kulit akan bercakap, tangan bercakap jadi saksi. Bukan saya tulis malaikat. Dengan manusia boleh sembunyi, dengan Allah tak boleh sembunyi. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma yarda min al-qaul. Allah sentiasa bersama dengan kamu ketika kamu berada di malam hari, kamu bercakap dengan perkara yang Allah Ta'ala tak redha. Walaupun malam hari yang gelap gulita, tak ada orang, mau bercakap, mau bincang. Bincang sama-sama, kawan curi ini bincang sama-sama, Allah Ta'ala tahu. Walaupun tengah malam orang tidur belaka, Allah Ta'ala tak tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tak ada mengantuk dan tak ada tidur pada Allah Ta'ala sepanjang masa. Manusia tidur, kita boleh bincang tengah malam masa orang tidur. Allah Ta'ala tak tidur. Bukan tak tidur saja, tahu, melihat, tak boleh. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Dan adalah Allah itu dengan apa yang kamu kerjakan sangat mengetahui. Apa-apa yang kamu buat, Tuhan tahu belaka. Dengan sebab itulah orang yang beriman, iman dia menjadikan dia tak menipu. Iman dia jadi tak menipu. Tak sanggup nak tipu orang, tak sanggup nak kacau orang. Kerana iman yang ada dalam dirinya. Orang yang tipu ni iman dia lemah sangat, atau iman tak ada, iman dia lemah, iman dia longgar. Kalau orang ada iman sungguh, tak sanggup nak buat fitnah, tak sanggup nak tipu orang. Tak boleh sembunyi daripada Allah Ta'ala, tak boleh sembunyi. Ha antum haula ja'altum antum haula ja'altum anhum fil hayatid dunya. Kamu ini, kamu boleh berbalah sama-sama, kamu boleh berlawan, boleh berhujah, boleh melatih peguam macam-macam dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia mau boleh berhujah, boleh kacau orang, boleh tipu orang, boleh buat alasan-alasan yang bohong. Orang tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Sebab itulah bila ada dua orang sahabat berbalah, kita sebut dah minggu lepas, berbalah cara depan Nabi. Nabi kata, aku bercara ni ikut hujah. Aku tak tahu apa hakikat, aku ikut hujah. Aku dengan hujah siapa kuat. Hujah siapa yang kuat, dia menang dalam hujah itu. Tetapi ingat, kalau hujah dia tu pelawak, aku tak tahu dia pelawak, aku hukum dia dapat dia. Apa yang dapat tu adalah neraka, Nabi kata. Kalau harta neraka, makanan neraka, pakaian neraka, kenderaan neraka,
hasil pitih dia dapat tu neraka. Nabi kata. Bila dengar begitu, dua orang sahabat yang berkelahi ni beri kata kawan saya lah. Orang ni kata beri kata saya tak ambuh. Beri kata mengaku. Nak mengalah lah ke? Nabi kata bukan begitu. Aku nak supaya kamu benar. Jangan bohong. Dua-duanya ada alasan. Akhirnya suruh berdamai. Berdamailah, redha-meredha antara satu sama lain. Ini caranya. Jangan buat alasan yang betul. Kita tahu dah bukan hak kita. Tapi kehir jadi hak kita juga. Barang siapa yang berbantah, yang berdebat dalam kehidupan dunia, boleh. Dalam dunia ni. Faman yujadilullah anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Siapa yang boleh berdebat Allah Ta'ala pada hari kiamat? Lawyer mana boleh lawan Allah Ta'ala pada hari kiamat? Wakil ni lawyer lah. Wakil ni wakil kita. Ataupun kita sendiri berhujah. Mengatakan hak kita. Berlawan dengan kawan kita. Ataupun kita lasik peguam, lasik lawyer. Dah hari kiamat, siapa dia sanggup jadi lawyer? Hari kiamat. Tak ada, tak boleh. Tak boleh. Nak bela pada hari kiamat, kerana di hari kiamat kelak Allah Ta'ala bawa bukti-bukti yang nyata. Allah Ta'ala tahu segala-galanya, melihat segala-galanya, mendengar segalanya. Walaupun demikian Allah Ta'ala tidak hukum dengan dengar dia saja, dengan tahu dia saja, dengan melihat dia saja. Allah Ta'ala hukum dengan bukti. Dibawa catatan malaikat. Malaikat yang ada dekat kita catat, bawa catatan. Malaikat jadi saksi. Kemudian anggota jadi saksi pula. Kulit kita bercakap, tangan kita bercakap, kaki bercakap. Kaki kata aku berjalan, tangan kata aku ambil. Dikunci mulut, anggota bercakap. Siapa lagi nak jadi pembela pada hari kiamat? Tak boleh. Depan Allah Ta'ala tidak ada pembela. Atas dunia ni boleh latihlah pembelanya. Boleh latih. Akhirat tak boleh lagi. Kalau beriman pada akhirat, jangan tipu orang, yang kacik orang, jangan buat sesuatu yang salah. Jadi Quran ni mengajar kita bukan sahaja hukum yang zahir, termasuk hukum yang batin. Ini beza undang-undang Islam dengan undang-undang Barat. Undang-undang Barat ni zahir saja. Undang-undang Islam zahir dan batin. Dua-dua. Undang-undang Barat ni, kalau zahirnya salah dari segi undang-undang, dia pandai lepaslah. Tapi undang-undang Allah Ta'ala, kalau salah, lepas atas dunia, akhirat tak lepas lagi. Ini, kerana akhirat satu perkara yang lain. Yang ada kepada mereka beriman saja percaya. Orang tak beriman tak percaya. Jadi iman ni ada pada undang-undang Islam. Undang-undang bukan Islam tak ada iman. Itu kita kena sedar. Inilah kesannya undang-undang Islam dalam memerintah manusia. Bila Islam memerintah, maka semua yang jadi baik, jadi adil dan aman. Wallahu a'lam.